Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi kita ke podcast Pening Elok Dah, episod yang terbaru. Hari ini saya Hafiz Iskandar kembali menjadi moderator anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita dah ada 6 orang panel dekat sini. Semua dah tengok dah apa yang berlaku, apa yang kita cuba mendidik. Jadi saya ulang semula. Matlamat kami, apa yang kami cuba buat adalah untuk mendidik masyarakat, memaklumkan masyarakat, memberitahu kepada masyarakat tentang apa yang sudah dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang selama ini kita dengar fitnah, berbagai-bagai fitnah. Dan malam ini kita ke satu tajuk yang agak besar dan agak berat, yakni dakwah di Pulau Pinang. Mana ada dakwah di Pulau Pinang? Muhung. Ada dakwah di Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat dakwah kepada orang Islam, di Pulau Pinang ni ada dakwah kepada bukan Islam. Kita akan bincang tu kemudian. Saya nak perkenalkan panel kita pada malam ini yang berhormat ataupun yang berhormat ketika yang berusaha Haji Muhammad Tuah, mantan adun Pulau Betung. Nak kata adun caretaker lah. Masih lagi adun dan kita harap insya-Allah jadi lagi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Panel kita ni juga seorang yang arif tentang dakwah di Pulau Pinang, kerana di Majlis Agama Islam Pulau Pinang dia adalah seorang jawatan kuasa pembangunan insan dan dakwah. Sebelum ni sebagai pengerusi lah. Dan pelbagai program dakwah kepada Muslim dan bukan Muslim yang dibuat di Pulau Pinang mungkin tidak didengar. Yang sudah tahu dan arif tiada masalah. Tapi yang belum tahu, malam ni kita nak bagi didikan, malam ni kita nak maklumkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, sihat Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan dah? Makan lebih dah. Makan lebih. Ada drive tadi semua okey ke? Sama dengan kawan-kawan. Sama dengan kawan-kawan. Apa, sama ada jam ke apa ke? Okey no? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa nampak sihat elok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tuan Haji, minta lah Tuan Haji perkenalkan sikit tentang diri Tuan Haji. Kita di sini nak tahu juga siapa ni adun caretaker, mantan adun caretaker Pulau Betung ni. Dari segi sebelum ni buat apa tugasan dia, sekolah dekat mana, orang mana, kan? Kemudian bila masuk politik, kenapa masuk politik? Jadi hadirin kita di rumah ni dia nak tahu. Dia nak tanya Haji, nak tanya yang berhormat. Jadi silakan yang berhormat kenalkan sedikit diri dan apa yang berhormat ringkas apa yang berhormat buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama dalam program kita pada malam ni untuk makluman para pendengar dan juga yang bersama dalam program pada malam ni. Saya berasal daripada Kampung Titras. Kampung Titras ni dia letak di bawah Kadun Pulau Betung. Manakala Kadun Pulau Betung pula di bawah Parlimen Balik Pulau. Memang saya berasal daripada Kampung Titras, memang orang watan, memang orang yang asal di kampung tu. Saya dibesarkan dalam suasana kampung. Rumah saya di Titras tu berdekatan dengan masjid. Mana kata kalau hujan hari pun insya-Allah dekat dengan masjid. Tak lokeh lah orang kata. Dekat dengan masjid, dan saya masa tu dalam suasana dididik oleh keluarga yang ayah saya juga sekarang almarhum, yang juga pegawai masjid. Sudah pastinya dia nak anak dia juga jadi orang masjid. Jadi saya dapat didikan daripada ayah, dan mak juga mengaji di kampung. Jadi inilah pendedahan yang saya dapat asas daripada mak ayah semasa di kampung. Sebab bila kita duduk dalam berdekatan dengan masjid, ataupun lebih kita kata dengan bi'ah suasana masjid tu, kita sebenarnya akan terdidik, artinya asas-asas agama. Kemudian saya dibesarkan di sekolah berdekatan, sekolah kebangsaan Titras, kemudian disambung ke sekolah menengah SKMK Seri Balik Pulau. Jadi selepas persekolahan SMK Seri Balik Pulau tu, saya melibatkan diri dengan persatuan belia. Dan masa yang belia tu juga, saya juga telah mengikuti program dalam badan belia. Kemudian saya juga bersama dengan teman-teman dalam badan dakwah. Jadi saya selepas form 5 tahun sekitar 80-an, 89, saya diminta untuk join, artinya
melibatkan diri dalam satu badan dakwah yang disebut, kalau dulu semua orang tahu, iaitu Jemaah Islah Malaysia. Satu badan yang didaftarkan di atas kebajikan dan dakwah. Jadi dalam Jemaah Islam Malaysia JIM tu, dia ada syllabus dia, ada modul, ada usrah dan sebagainya. Mana saya dapat didikkan di situ, dan sudah pastinya anggota ataupun jemaah JIM itu berbagai latar belakang, ada lecturer, ada engineer dan sebagainya, dan kita dapat berkawan dengan kawan-kawan yang mempunyai fikrah yang disebut sebagai fikrah Islam yang bawa, dan saya dapat belajar di situ. Kemudian saya selepas SPM, saya melanjutkan pelajaran khusus di Diploma Pengajian Islam dan juga Reformasi Dakwah. Masa itu kalau tengok kita pensyarah kita, iaitu YB Sa'ri Sungi, Dr. Asri, di antara yang bersama mendidik kita dalam khusus dalam akidah, di dalam fiqh dan sebagainya, semua di antara pengajar-pengajar yang memberi ilmu tentang Islam itu khusus sendiri secara tersusun. Jadi di antara katanya siapa tokoh-tokoh ataupun yang mengajar saya, iaitu yang semua saudara kenali, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, ada merupakan tenaga pengajar yang awal kami telah diusrahkan. Mana itulah, kalau tuan-tuan tengok Dr. Daniel tu apa mesej yang bawa, maka saya dapat ilmu itulah, ilmu dakwah dan sebagainya, dan yang ni lah yang sebagai jalan yang saya dapat ke tengah dalam masyarakat. Saya rasa syukur pada Allah SWT kerana dapat tokoh yang macam ni dan ilmu tu sampai, dan saya yakin dengan ilmu yang bawa ni, pendekatan fiqh dakwah ini, insya-Allah ia akan membawa saya sampai, dan saya sendiri alhamdulillah telah bersama dengan teman-teman dalam parti politik untuk bersama saya dalam Parti Keadilan Rakyat, dan saya bawa fikrah tu di dalam Parti Keadilan Rakyat, dan alhamdulillah inilah medan yang saya tahu banyak kita bertemu dengan masyarakat, dan dakwah yang kita bawa dalam masyarakat. Saya rasa ini platform bagi saya satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk dalam parti politik dan ada platform ni, kemudian teman-teman dalam parti keadilan khususnya mempelawa saya menyertai dalam pilihan raya yang sebelum ni 2018. Sebelum lagi saya belum menang, dan 2018 Allah anugerahkan kemenangan dengan sama-sama masyarakat penyokong dan dinobatkan sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas Tuan Haji. Fikrah yang jelas dari Dr. Daniel. Dr. Daniel orang Penang. Siapa kata di Penang ni tak ada dakwah, tak ada pembangunan Islam? Muhung saya kata. Jadi Tuan Haji, kita dah cakap sikit tentang Tuan Haji pun asal memang orang Penang. Yeah. Memang pure Penang, belajar di Penang, buat kerja di Penang. Jadi sebagai seorang adun di Pulau Betung, saya nak tanya, sebagai seorang adun, apa pencapaian paling penting yang YB yang Tuan Haji bagi? Maaf, saya asyik duk tukar haji dengan YB, haji dengan YB, maklumlah. YB yang bertugas. Yang berhormat, yang berkhidmat, yang berusaha. Yeah. Dan YB juga kan, apa pencapaian tertinggi Tuan Haji di Pulau Betung? Silakan. Kita sini nak tahu, orang luar Pulau Betung nak tahu, orang Pulau Betung dah tentu dia tahu. Silakan. Penglibatan saya selepas dinobatkan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kita bantu masyarakat di sudut. Orang nampak wakil rakyat ni infra, orang tengok longkang, parit dan sebagainya. Tapi saya nampak jauh lebih itu. Sebagai wakil rakyat ni, ya kita nak bawa mesej yang sebenarnya. Artinya sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak petik dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai pegangan kita. Silakan. Sebagai muqaddimah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabali lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang membawa maksud sebagai renungan kita bersama. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, buat apa? Telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kata Allah, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah kata, agar kamu saling kenal mengenal.
Dan sesungguhnya di hujung ayat Allah kata apa? Allah paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah siapa? Orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sekali lagi Allah telah memberi kita peringatan bahawa Allah ciptakan manusia ni untuk semua. Sebagai ruang ni kita boleh guna sebagai dakwah kita. Allah ciptakan manusia daripada di kalangan lelaki, di kalangan wanita. Kemudian Allah jadi kita ada bangsa-bangsa pula. Ada Cina, ada Melayu. Kan? Kita nak kata Cina tak bagus, Allah yang bagi jadi Cina. Kita Allah anugerahkan jadi Melayu. Kemudian berbangsa-bangsa agar apa kata Allah? Kamu kenal, mengenal. Bukan suruh pergi kata apa kat dia. Kenal, mengenal untuk apa? Dia bersama. Kita nak ajak apa? Pengabdian diri pada Allah yang buat kita tu. Itu yang tajuk yang utama. Sesungguhnya paling mulia kata Allah ialah orang yang bertakwa di sisi Allah. Sehingga Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kan kita lelaki, kita perempuan, kita ada Cina, Melayu, India, Ramasami, apa semua ada. Ini semua ciptaan Allah. Kita saling kenal mengenal. Ada yang nama Rabi. Rabi yang mengucap 2 kalimah syahadah. Ada yang nama Acong mengucap 2 kalimah syahadah. Makna inilah yang kita nak ajak. Kalau jadi agenda kita, insya-Allah pendekatan kita sebagai wakil rakyat, saya nak ajak semua wakil rakyat. Dia faham ayat ini bahawa Allah jadikan lelaki, Allah jadikan wanita, ada suku-suku puak-puak di kalangan kaum. Untuk apa? Kita nak ajak takwa pada Allah SWT. Tapi yang penting apa dia? Perangai kita kena cantik ya. Alhamdulillah. Kalau perangai kita daripada tengok huduh, dia kata piwang. Tapi insya-Allah kalau perangai kita, sikap kita yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kita tengok dalam kisah banyak, orang akan tertarik. Jadi kita nak jadikan sebuah wakil rakyat yang ajak kepada ani'budullaha wajtanibut taghut. Abdikan diri kepada Allah dan jauhkan apa yang menyesatkan. Ingat mata orang duk tengok kita macam-macam. Jadi kedapatlah wakil rakyat yang macam tu, insya-Allah kita mengharapkan supaya apa? Bukan orang nak ajak kepada parti kita, nak ajak kepada apa? Ani'budullah, abdi diri kepada Allah. Yang tu yang lebih utama. Jadi kita mengharapkan supaya saya sebagai wakil rakyat, apa nak buat dia? Kita nak ajak supaya bila ajak kepada Allah, insya-Allah semua beres. Dia jadi cikgu yang beramanah. Dia jadi engineer yang beramanah. Dia jadi polis yang beramanah. Jadi itu yang kita nak supaya masyarakat bersama. Dan kita nak didik masyarakat supaya jadi wakil rakyat amanah, rakyat juga akan terdidik ikut bersama. Jadi sudah pastinya bila wakil rakyat dapat peruntukan dan sebagainya, kita nak gunakan peruntukan ini untuk kemaslahatan juga kalau boleh dakwah, nak ajak masyarakat supaya ingat pada Allah. Itu yang pentingnya kita nak gitu. Alhamdulillah. Faham. Jadi yang saya faham daripada apa yang Tuan Haji cakap, di Pulau Betong Tuan Haji dapat khidmat sebagai wakil rakyat, dan yang paling utama, saya agak kagum dengan kata-kata Tuan Haji bila mana Tuan Haji mengutamakan pembangunan insan, mengutamakan agama dalam gerak kerja Tuan Haji sebagai seorang wakil rakyat. Saya rasa benda ni satu benda yang rugi kalau rakyat di Pulau Betong dan rakyat di Pulau Pinang dia tak ambil kesempatan bersama dengan YB, bersama dengan Tuan Haji dari segi pembangunan dan juga pembangunan insan lah. Alhamdulillah. Jadi begitulah, saya nak maklum juga, nak ajak bersama. Sebenarnya kita ni bukan ada apa. Sebagai wakil rakyat merupakan anugerah Allah SWT. Kita nak ajak pada apa? Jadi saya nak petik juga dalam satu firman Allah. Yang ni kita punya key dah. Apa di antara Allah sebut dalam surah Al-Imran. Ini semua kita jelas. Jadi nak ajak sama ada Cina yang dengar malam ni, sama di kalangan teman-teman kaum India dengar malam ni, ataupun Kadazan dan sebagainya. Ini merupakan satu pesanan dari siapa? Pencipta kita yang turun hujan, pencipta yang buat matahari, pencipta langit dan bumi. Ini adalah merupakan kalimah untuk sebagai pegangan motivasi kepada kita. Apa yang Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang ini merupakan satu yang asas. Apa dia Allah pesan kepada kita? Allah sebut setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti mati. Pada hari kiamat nanti kata Allah akan disempurnakan pahala kamu. Ingat Allah kata, kejayaan, kemenangan untuk siapa? Yang Allah jauhkan daripada azab api neraka.
Dan ingat kata Allah juga kejayaan, kemenangan untuk siapa? Mereka yang Allah masukkan dalam syurga. Dan ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya Allah kata, kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan menyeronokkan dan melayakan dan memperdayakan. Jadi kita ingat, jadi wakil rakyat yang ni kita kena pegang. Sebagai satu kehidupan, ingat nak kejayaan apa? Ingat, masuk syurga. Kejayaan apa? Allah jauh pada neraka. Jadi kita jadi wakil rakyat, kita pegang perkara ini, insya-Allah rakyat terbela, negeri terjaga dan insya-Allah negara juga aman. Alhamdulillah. Saya pasti benda yang Tuan Haji cakap ni ada di Pulau Pinang. Itu yang diamalkan di Pulau Pinang. Jadi kita malam ni nak bercakap tentang dakwah di Pulau Pinang, hanya bukan setakat dakwah di Pulau Pinang. Malam ni juga Tuan Haji ada sampaikan dakwah, ada sampaikan nilai yang baik kepada mereka yang menonton. Saya tengok ramai yang menonton malam ni. Dalam satu masa boleh bawa ke 50 ke 60 orang. Kebiasaannya kurang daripada ni. Alhamdulillah. Tuan Haji. Okey, jadi kita dah cakap sikit tentang pentadbiran ataupun cara Tuan Haji bawa di Pulau Betong. Pembangunan yang Tuan Haji buat adalah pembangunan Islam, dan saya rasa satu benda ni agak mengagumkan, terutamanya orang duk kata Penang ni macam-macam, orang Melayu tertindas, orang Melayu macam-macam, Islam tertindas. Sedangkan bukti kami di sini, orang Islam, seorang yang boleh buat dakwah, menjadi seorang pemimpin di Pulau Pinang. Nak kata apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jadi Tuan Haji, maklumlah saya pun cakap banyak juga Tuan Haji. Kita tadi Tuan Haji ada cakap tentang bangunan Islam dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Tuan Haji tentang apa tugasan yang Tuan Haji buat melalui majlis agama, melalui kekuatan-kekuatan yang Tuan Haji ada dari segi tugasan, yang kita cakap tadi tentang dakwah, bangunan Islam dan dakwah. Mungkin program-program yang Tuan Haji buat, event ataupun nilai-nilai yang Tuan Haji masukkan, dan adakah dia berkesan kepada masyarakat? Silakan Tuan Haji. Masa yang sama juga selepas saya dinobatkan sebagai wakil rakyat, Allah anugerahkan lagi satu platform, iaitu mewakili Parti Keadilan, minta saya mewakili sebagai ahli majlis agama Islam Pulau Pinang. Sebagai makluman, di Pulau Pinang kita tidak ada sultan. Jadi yang di-Pertuan Agong adalah merupakan yang tertinggi di Pulau Pinang, dan dia melantik ahli majlis agama Islam Pulau Pinang. Siapa yang ada adalah anggota ahli majlis agama Islam? Yang pertama YDP. YDP adalah Datuk TKM1, Datuk Mat Zakiuddin. Kemudian kita ada setiausaha majlis. Kita ada penasihat undang-undang. Kita ada penasihat undang-undang, pegawai kewangan negeri, ketua polis negeri, Datuk Seri Mufti. Kita ada badan-badan NGO, akademik dan kepakaran sebagainya, sekitar 15 orang di dalam ahli majlis yang mengikuti ahli majlis agama Islam Pulau Pinang. Dan saya menganggotai dalam ahli majlis agama Islam Pulau Pinang sejak 2014 sehingga tempoh 2022, dan saya diganti pula dengan muka baru untuk beri peluang kepada orang lain supaya dapat bersama menyumbang di dalam Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Jadi pengalaman saya selama 8 tahun ialah saya juga dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan dan Dakwah, salah satu jawatan kuasa yang ada di bawah MAEB. Dan kita kena ingat, di bawah MAEB ni kita ada pembangunan zakat, kita ada pembangunan wakaf, kita ada juga Kitab Pulau Pinang, satu institusi pendidikan. Saya juga sebagai jawatan kuasa lembaga zakat di lembaga Kitab Pulau Pinang, institusi pendidikan. Kita ada juga jawatan kuasa pewaris. Pewaris ni ialah untuk kita nak fokus kepada orang muda. Kita ada juga dalam MAEB itu jawatan kuasa aset, tentang aset-aset tanah wakaf dan sebagainya, dibincang tu. Mencelah, jadi malam ni saya nak fokus kepada banyak di Pulau Pinang. Ya. Di Pulau Pinang ni ada banyak. Macam-macam orang kata ada. tak ada apa. Macam-macam Muhung. ada. Ada. Semua ada. Baik. Jadi zakat pun ada macam-macam dia punya program dia. Tapi apa nak fokus malam ni ialah tentang jawatan kuasa pembangunan Islam dan dakwah. Saya memfokuskan jawatan tu. Dan sebagai makluman penonton sekalian, bila bentuk jawatan kuasa ni kerajaan negeri dan juga Majlis Agama Islam dia memperuntukkan juga kewangan untuk kita bentuk program-program kepada masyarakat. Jadi untuk makluman juga penonton, bila saya sebut tadi tentang anggota-anggota dalam Majlis Agama Islam Pulau Pinang,
sudah pastinya perkara ini tidak dicampur tangan oleh pihak yang disebut sebagai DAP. DAP tak tahu menau langsung apa yang kita mesyuarat dalam Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Tak ada langsung. Saya mencelah lagi Tuan Ya. Haji. Selama ni apa yang Majlis Agama buat, yang Tuan Haji kata tadi, sebab kita tak ada sultan, kita ada TYT, kita ada Majlis Agama, DAP campur tangan satu apa pun tak ada. Tak ada. Dan juga satu lagi kita kata MMK Agama pun tak ada langsung seorang DAP pun dalam MMK Agama. Tak ada. Tak ada. Semua adalah orang Islam yang menerajui Majlis Agama Islam, dan kita buat dasar dan kita kerja dakwah pendidikan dan sebagainya adalah dibuat oleh orang Islam yang memegang tampuk Majlis Agama Islam Pinang. Dan kita kena ingat bahawa di dalam Majlis Agama Islam ada juga pegawai Istana Negara mewakili Yang di-Pertuan Agong, dan semua minit mesyuarat kita ni akan dihantar ke Istana Negara dan disemak oleh Yang di-Pertuan Agong untuk pastikan bahawa Pulau Pinang, syiar Islam di Pulau Pinang akan terbela. Maknanya Yang di-Pertuan Agong akan pantau juga berhubung dengan pergerakan Islam di Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang, kita ada Majlis Agama, yang memantau kita adalah Yang di-Pertuan Agong, bukan badan-badan politik. Ya, bukan. Ya, Alhamdulillah. Tuan Haji. Dan disebut juga kita di Pulau Pinang ini tidak berlaku, artinya ada perkara yang melibatkan perlembagaan. Memang kita angkat agama Islam dah pastinya agama resmi di dalam perlembagaan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah saya nak kata di sini di penonton, tuan-tuan dan puan yang ada di rumah, Haji Tua, orang yang berjawatan dalam Majlis Agama, dah maklumkan tentang Majlis Agama di Pulau Pinang. Majlis Agama kemudian ada sultan yang bukan Islam, langsung tak campur tangan sedikit pun. Seduit pun tak ada. Kan? Jadi usahlah bawa fitnah, kata ada campur tangan bukan Islam berkenaan urusan Islam di Pulau Pinang. Macam-macam fitnah diberi. Itu adalah satu perkara yang tidak adil, tidak amanah, dan sampai ke satu tahap tidak bermaruh, tuan-tuan dan puan. Jadi, Tuan Haji, minta maaf. Saya sebab selalu kami cakap tentang Pulau Pinang ni ada autonomi sendiri dari segi agama. Itu yang saya naik lebih sikit. Saya nak terangkan di sini. Saya pun kata matlamat kami adalah untuk mendidik. Jadi, pada saya satu soalan kepada Tuan Haji. Soalan ni kita harap dapat membuka mata di luar sana tentang dari segi dakwah kepada Muslim, pada orang Islam sendiri, dan dakwah kepada bukan Islam. Ada halangan tak daripada kerajaan negeri? Ada halangan tak daripada pejabat agama? Kalau ada, kenapa? Kalau tak ada, kenapa? Silakan. Okey, saya bercakap tentang jawatan yang saya pegang, iaitu pengurusi pembangunan insan dan dakwah, melibatkan dakwah. Untuk makluman, di Pulau Pinang kita ada satu kompleks Hidayah Center, iaitu untuk orang Islam, Darul Hidayah. Darul Hidayah. Darul Hidayah. Dan diperuntukkan pula ratusan ribu untuk kompleks Darul Hidayah tu. Maknanya kita bagi fokus yang serius kepada iaitu dakwah tentang saudara baru kita. Saya nak sebut sebagai pengurusi jawatankuasa dakwah, dalam anggota jawatankuasa dakwah juga kita ada juga pelbagai wakil badan-badan dakwah. Kita ada Perkim, kita ada IPSI, Tubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa. Sosial Antarabangsa. Kita ada Ikram, kita di situ ada Hidayah Center, kita ada My Eco NGO, kita ada Makmah dan sebagainya. Banyak gabungan-gabungan dakwah. Kita duduk dalam situ, saya jemput sebagai anggota dalam jawatankuasa saya. Jadi kita fokus kepada semua pihak. Bila sebut dakwah ni, bukan kita takat pergi ceramah di masjid ya. Mana kita bermula daripada tadika sampai ke warga emas. Kita ada lagi satu Darul Hanan untuk institusi warga emas, yang mana di sana juga diberi pendidikan untuk warga emas yang berpencin dan sebagainya, daripada duduk di Darul Hanan. Dia juga di bawah satu jawatankuasa, iaitu kebajikan di bawah Maib. Jadi semua kita tengok perkara ni. Mana kita tak abaikan. Di ujung usia pun ada setengah dia pencen guru besar dan sebagainya. Dia nak duduk di Darul Hanan. Sebab apa? Kita ada syllabus untuk dia boleh mengajar. Dia seronok di sana. Ada kursus fardu ain, ada pengajaran dapat kawan-kawan dan sebagainya. Dia menghabiskan masa dia. Ada setengah di kalangan warga emas yang duduk di Darul Hanan yang meninggal di sana pada. Jadi di sana tersusun. Kita ada modul pendidikan mereka dan kita ada para sukarelawan yang jaga di sana. Dia juga di bawah
Majlis Agama Islam, iaitu sumber zakat kita manfaatkan untuk warga emas. Dan begitu juga tentang institusi yang lain. Di dalam jawatan saya sebut tadi, kita ada juga wakil daripada pejabat belia KBS. Kita ada juga daripada Jabatan Pendidikan untuk apa? Kita nak didik para remaja. Kita ada peruntukan di dalam pembangunan insan dan dakwah, zakat, dan juga memperuntukkan untuk program-program dakwah. Contoh remaja. Apa kita nak buat untuk remaja? Kita ada program dan kita jemput juga JPN, guru yang bersama. Kita minta supaya dia hantar modul dan serta kerja untuk kita lancarkan program-program untuk nak menarik para golongan remaja. Kita masuk sekolah-sekolah. Mana kita tak dakwah ni bukan setakat kita di masjid, kita masuk sekolah. Kemudian kita ada lagi contoh untuk golongan maknyah. Untuk maknyah. Untuk Selalu LGBT. maknyah orang LGBT. LGBT. Maknyah daripada kata lorong garu. Yang tu juga kita berkolaborasi dengan siapa? JAKIM. Di bawah satu unit komuniti dan keluarga. Peruntukan daripada JAKIM juga kita combine dengan JAIF dengan MAIF untuk apa? Kita tengok golongan-golongan yang semua orang duduk pandang. Wei, saya nak interject. Tuan Haji, saya nak interject. Mana kata yang baru-baru ni kata di Penang ni galakkan LGBT lah mohong. Penang membanteras LGBT. Ya, saya juga terlibat. Kita ada modul daripada JAKIM, kita ada daripada kita gabung dan kita buat satu program untuk golongan yang tersebut tadi, LGBT. Makna mereka nak benda ni. Mereka boleh untuk bersama dan mereka juga boleh menarik kawan-kawan mereka yang lain. Bukan takat kita duk hina mereka, bukan setakat kita fitnah mereka, tapi usaha apa Majlis Agama Islam di peringkat pembangunan sandakwah, kita nak ajak mereka ni. Inilah kerja yang kita nak minta supaya kita buat program mereka untuk supaya pastikan mereka kembali kepada yang asal. Yang ni merupakan dakwah. Jadi saya ucap tahniah kepada JAKIM di bawah unit komuniti dan keluarga sosial. Kita gabung dengan JAIF di bawah pelaksana ni dan kita dah buat program ni untuk golongan LGBT. Itu satu sudah ada banyak pendetilan kita bawa mereka dalam program, mereka suka. Dan alhamdulillah mereka boleh balik supaya kembali kepada yang mana yang saya sebut tadi, mereka nak juga kepada kejayaan, iaitu nak minta jauhkan daripada azab api neraka dan mereka nak kepada apa yang suka syurga. Satu lagi golongan iaitu musuh negara, iaitu penagih dadah. Juga Majlis Agama Islam dan juga JAKIM kita bekerjasama. Kita nak baiki golongan ni macam mana. Ramai di antara remaja kita, ramai di antara belia kita yang terjerumus dalam dadah. Jadi kita ajak bersama bagi apa? Kefahaman, iaitu tentang ad-din itu sendiri, agama itu sendiri, dan yang inilah merupakan suatu kita kata ubat insya-Allah yang boleh merubah masa depan mereka. Inilah kerja kita. Alhamdulillah. Kita kena berlomba-lomba untuk kita jangan kita downgrade orang. Kerja kita ialah kita bersama wakil rakyat ke mana-mana parti pun kita nak ajak supaya saya nak ulang balik. Ani'budullah hawajtanibut taghut. Ni ayat Allah dalam Quran. Ajak kepada pengabdian diri kepada Allah dan jauh taghut. Taghut apa dia? Apa-apa yang menyesatkan. Jadi kalau kita bawa agenda fitnah, wanu macam ni, wanu ni benda tak ada. Lepas tu nak mudah apalah? Minta maaf. Rupanya ni satu isu minta maaf lagi senang daripada minta tertarik. Minta tertarik pun lambat. Mama, tertarik lambat. Minta maaf senang. Lempak. Kami minta maaf. Penyakit lah ni. Boh dulu. Bagi bercalak dulu. Bagi orang bercalak dulu. Lepas tu dia tomek. Minta maaf kami. Sorry ya. Mudah lah. Senang. Jangan macam tu. Lah kita cari jalan. Apa yang kita nak buat perubahan. Jadi apa yang berlaku saya terlibat dalam Majlis Agama Islam Penang. Kita tengok golongan LGBT. Baik LGBT siapa semua orang taruh kau ya. Boh. Lah ni kita cari jalan apa yang kita nak buat perubahan untuk kita nak sayangkan golongan ni supaya apa? Kita sebut tadi ayat Quran. Akhir hayat kita kita nak duduk di negeri kekal abadi supaya mereka juga selamat. Kena ada rasa macam tu. Baik. Jangan kita duduk downgrade orang. Setuju. Dan golongan yang ambil dadah sebenarnya cari jalan mendekati mereka. Bantu mereka. InsyaAllah. Bangunkan Dia kena balik Swiss dia insyaAllah. InsyaAllah. Sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang penting. Bukan kita perang, bukan macam tu. Bukan kita serang macam tu. InsyaAllah kalau kena tepat dia hati dia, Allah bagi hidayah, yang tu insyaAllah. Kita nak yang macam tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tuan Haji. Tuan Haji pun dah bagi tahu tentang dakwah-dakwah yang dibuat di Pulau Pinang kepada semua golongan yang saya ada. Cuma saya nak cakap, nak bangkitkan tentang dakwah kepada bukan Islam.
Saya bangkitkan satu NGO dululah. Dia sekadar NGO, dia bukan partisan seperti kita, seperti IPSI, kan, Islamic Propagation Society International, di mana dia antara yang terawal di Malaysia yang buat dakwah di jalanan. Sebelum, kalau dakwah di masjid, sebelum ada di Putrajaya, dah ada di Pulau Pinang yang dibuat oleh Datuk Haji Kamarudin, kan. Jadi saya nak minta Tuan Haji ulas sedikit tentang dakwah kepada non-Muslim yang dibuat oleh Tuan Haji Kamarudin melalui IPSI atau NGO-NGO lain, dan nak beritahu kata Penang ni ada dakwah kepada bukan Islam, tidak dihalang ataupun dihalang. Boleh Tuan Haji ceritakan, silakan. Saya dapat kesempatan ni nak ucap tahniah kepada teman-teman saya yang terlibat dalam Jawatankuasa Pengurusan Dakwah IPSI yang dipelopori oleh Datuk Haji Kamarudin. Kita ada juga Hidayah Center di bawah Ikram, dulunya JIM. Kemudian kita ada Makmah. Semua ni teman-teman yang menyumbang banyak untuk pembangunan dakwah di Pulau Pinang. Okey. Bila kita duduk bincang dalam Jawatankuasa Dakwah, kita nak cari jalan macam mana untuk kita nak sampai mesej kita ni kepada non-Muslim. Kita bukan boleh pituri hamai cerita, tak boleh. Jadi di antara yang kita bincang yang praktikalnya, kita di Malaysia ni, di antaranya perayaan-perayaan keislaman kita banyak. Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj, macam-macam berbagai lagi. Hari kita guna hari-hari perayaan macam ni untuk pendekatan kita, macam mana kita nak tackle, macam mana kita nak tarik, macam mana kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat kita khususnya non-Muslim supaya tahu dengan hari-hari kebesaran ni. Contoh, Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul. Kita dari peringkat negeri, kerajaan memperuntukkan kepada Majlis Agama untuk anjurkan program Maulidur Rasul. Oh, duduk gaduh, tak boleh nak belarak apa. Tak apa nak belarak sangat kan? Belarak. Sedangkan yang belarak pun kita tahu kadang-kadang dia tak apa, mai belarak. Tanda kasih dan sayang pada Nabi. Kita suka benda tu. Penang tak larang. Apa nak belarak maulud, nak belarak sangat. Bagi. Kita bagi lagi makan dengan spanduk apa. Kami obor umat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Semua kita nak angkat benda tu. Dan itu juga satu dakwah. Ya. Jangan tak buat belarak, depa dia mengamuk. Tak apa kita buat. Okey, selepas belarak ni kita apa yang kita buat? Kita nak bagi tahu kepada masyarakat siapa yang kita angkat sangat tu Nabi Muhammad SAW. Kita buat program. Apa program? Di antara inilah pendekatan kita. Dan kerajaan negeri yang dikata dipelopori oleh DAP tak pernah sekat pun. Apa kita buat program? Kita buat program yang melunakkan. Apa dia? Kita bincang. Yang melunakkan apa? Kita bagi bunga. Kita bagi coklat. Dan kita bagi sikit kata-kata kat dia. Dan kita invite mereka supaya kita adakan program sambutan Maulidur Rasul. Di antaranya yang kita buat di depan bangunan IPSI. Dan kita invite juga, kita jemput juga siapa? Adun-adun kawasan. Contoh di Komta, Bukan Islam, bukan Wabite Lahing, bukan Islam. Kebun Bunga Wabi Jason. Kita jemput mai. Mereka datang rai. Datang rai dan kita bagi dia bertanya apa bukan lagi. Bukan datang malah. Jadi bila datang tu, inilah peluang kita berdakwah. Kita tahu dia tak mengamuk, dia pun dengar apa yang kita bagi. Kita tahu hari ini merupakan hari kelahiran Nabi SAW. Siapa dia Nabi? Nabi adalah obor umat, Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dan kita beritahu. Dan kita adakan satu penerangan ataupun kita sebut sebagai approach kita kuis yang ringan. Okey, kita tanya kepada yang audiens yang kita jemput non-Muslim. Ada yang kayu beca, ada yang pakai seluar pendek, ada yang pakai skirt. Kita tanya, ada kenal tak Nabi Muhammad SAW? Dia tak kenal. Okey. Bila hari kelahirannya? Jadi kita introduce macam tu. Siapa dia Nabi? Oh, dia cerita. Jadi dia tahu kenal peribadi Nabi SAW. Ada orang baik, contoh pemimpin yang agung. Jadi kenal Nabi. Kita introduce macam tu. Jadi itu di antara pendekatan kita. Kemudian kita boleh buat program kita cerita tentang Nabi Muhammad. Mana inilah mesej dakwah sampai kepada non-Muslim supaya dia kenal Nabi, siapa dia Nabi. Kan? Jadi anu di antara pendekatan kita bawa. Dan di antara juga program yang saya sebut program kerajaan negeri. Kita ada sambutan Maulidur Rasul. Kita juga masuk kita konten perkentaan street dakwah ni kita masuk. Kita bagi tahu, kata minta Tiwati lancarkan untuk street dakwah ni, bagi bunga kepada non-Muslim. Jadi terpanggil mereka. Tak jadi pelik dah bila kata Maulidur Rasul, non-Muslim pun tahu dah. Pasal apa? Ini pendekatan kita. Dia kata lah bagi tahu yang tu. Ya, kita bermula dengan di situ dan insya-Allah ada banyak tahap lagi
yang kita akan sampaikan. Bukan terus kita ajak dia berjuang, dia tak tahu apa. Tapi kita bermula dari siapa kena Nabi. Dan apa dia Nabi. Oh, Nabi ajak kita ada hubungan dengan Allah, pencipta dia. Ada hubungan dengan manusia. Dengan manusia tak boleh maki. Dengan Allah kita semayang bagus. Kita buat zakat, kita puasa. Tapi hubungan dengan orang pun kena jaga. Dengan orang Islam saja ke? Tak. Dengan non-Muslim pun kita kena jaga. Oh, orang non-Muslim kita boleh curi ke barang dia? Tak boleh. Siapa ajak? Nabi ajak. Maknanya, kehidupan kita ni, kena baik dengan Allah, makna hubungan kita dengan Allah baik. Dan hubungan sesama manusia baik. Bukan takat orang Islam saja. Makna orang non-Muslim pun kita kena baik. Dan dia tengok sikap kita, insya-Allah dia tertarik untuk bersama dalam kita. Alhamdulillah. Jadi saya pun agak terpesona lah. Tadi kita mention IPSI, FPSI, dakwah pada Maulud Nabi, bagi tahu non-Muslim tentang Nabi Muhammad. Kemudian daripada Majlis Agama sendiri, cuma satu ya saya nak aku simpulkan, Tuan Haji. Di Penang ni kita tak halang untuk buat dakwah. Jelas. Juga kerajaan negeri memperuntukkan pula kewangan. Saya nak sebut, daripada 2008 Mac, Pulau Pinang dinobatkan sebagai kerajaan negeri sampai saat ni 2023. Saya kira tengok sebanyak 900 juta ringgit. 900 juta ringgit. Bukan 900 ribu. Bukan 900 ringgit. Bukan 9,000. 900 juta ringgit. Bermula bila? 2008 Mac sampai saat ni. Maknanya peruntukan daripada kerajaan negeri untuk ada peningkatan program pembangunan agama Islam di Pulau Pinang. Itu saya nak sebut. 900 ribu. Apa dia buat? Di antaranya yang dulu tak ada. Kafar menengah. Tak ada, kita ada kafar rendah, kafar menengah. Kita juga ambil daripada teman negeri kita Selangor. Kita ambil modul itu. Mana di Pulau Pinang kita ada 13 kafar menengah dan terdiri daripada 505 orang pelajar dah kafar menengah. Dulu tak ada. Jadi kita buat pembangunan. Saya pun kurang arif tentang kafar menengah. Rupanya ada kafar menengah. Ada. Dia modul-modul ni dia lebih kepada dia tak ulang dah bab ayat dan sebagainya. Dia lebih pada bab munakahan, bab umrah haji, bab nikah kahwin dan sebagainya sebab dia lebih kepada remaja menengah. Jadi pendekatan itu. Di Pulau Pinang kita bentuk kafar menengah sebanyak 13 buah dan ada 505 pelajar. Okey, Tuan Haji, saya nak tanya satu benda. Tadi kita cakap tentang yang kita langsung tak halang. Ini sebelum kita akhiri, satu pada Tuan Haji. Bagaimana pula dakwah yang kita halang? Siapa yang kita halang? Dan kenapa pula kita halang? Tiba-tiba kita cakap pasal Islam, tiba-tiba kita tak benarkan dia buat dakwah. Kenapa macam tu? Okey, kita di Pulau Pinang ni, pihak majlis telah adakan satu garis panduan guideline untuk pendakwah-pendakwah. Jadi kita tak halang. Jadi apa yang garis panduan majlis letakkan ialah pada pendakwah-pendakwah diminta supaya mohon tauliah. Tauliah ni sebagai satu kita nak jaga keharmonian supaya mesej Islam tu disampai dengan cara yang sahih dan sebagainya. Apa dia yang kriteria kita tetapkan? Pertama, pihak Jabatan Mufti Pulau Pinang dan juga di bawah bahagian Jaib bahagian dakwah, dia akan adakan satu temu duga untuk semua pendakwah yang nak berdakwah, nak berceramah dan sebagainya. Kita boleh buka peluang untuk mohon tauliah dan kita ada garis panduan lah tentang bab akidah, fiqh, akhlak dan sebagainya untuk ditemu duga. Dan ini adalah garis bila kita dapat tauliah tu sebagai satu pegangan kita, sebagai satu guideline nak pastikan. Yang pertama apa dia? Penceramah yang berceramah dia tidak membawa ajaran-ajaran yang salah. Banyak ajaran salah. Kadang-kadang kita kagum dengan pakaian para penceramah, dengan jubah dia, dengan kita tahu sunnah. Tapi kadang mesej yang bawa, kadang-kadang bawa ajaran yang kita dengar pelik. Berlaku Nabi Adam turun di jerai dan sebagainya. Benda-benda ni yang akan menjadi masalah. Jadi saya nak sebut bahawa inilah ilmu ataupun garis panduan yang dikawal oleh pihak Jabatan Mufti dan juga Jaib Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Kemudian berhubung dengan ideologi kepartian. Yang ni kita larang. Sebab di masjid ni dia ada macam-macam latar belakang. Ada macam-macam parti A, parti B dan sebagainya. Tak ada. Kemudian yang ketiga,
ya tentang benda-benda khilaf. Khilaf ni benda-benda yang teknikal lah. Contoh kalau mai bulan Ramadan, duduk berkelahi. Nak tarawih 8 ke? Apa yang ni kadang-kadang ilmu-ilmu ni kita bagi kefahaman supaya benda-benda teknikal ni jangan kita jadi bergaduh Dua-dua tak dan bagi. sebagainya. Hak, Jadi hak merapu tak bagi, hak perkara keras ni kan? penting iaitu tentang benda khilaf, tentang politik kepartian, tentang individu kita bangkitkan masalah-masalah individu orang sebagainya dalam ceramah kita yang ni, dan kuliah kita yang ni adalah dilarang. Dan yang ni juga kita nak menjaga supaya keharmonian masjid kita dapat kawal dengan garis panduan ni. Bila mana berlaku perkara ni, maka pihak Jabatan Mufti dan juga JAIB akan panggil supaya, yang pertama bukan panggil buang terus dah, kita nasihat supaya ikut garis panduan balik supaya dapat menjalankan dakwah. Jadi kalau sekiranya berlaku juga ulang banyak kali, berlaku maki-maki dalam kita punya kuliah, tunjuk jari siap, yang ni adalah perkara yang tak bawa mesej yang sebenarnya. Pendakwah ni dia kena macam tu. Jadi kita nak elak daripada yang macam tu lah. Jadi kita adakan tauliah ni supaya pendakwah tu sendiri bawa mesej dan dia sendiri tunjuk satu akhlak ataupun sikap yang baik supaya jadi tarikan orang yang menyampaikan mesej dakwah tu. Tu tujuan dia. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi saya nak simpulkan, kita halang bukan sebab pemimpin kita yang bukan Islam halang, tapi kita sebagai orang Islam sendiri, kita nilai ini tidak sesuai, ini tidak patut, dan bukan halang terus. Bagi tahu dulu, nasihat dulu. Kalau tak betul baru kita halang sebenarnya. Saya faham jelas Tuan Haji. Kita sampai ke bab pengulungan. Tuan Haji dah nak kata apa-apa ke pada Sikit kami semua? saya nak tambah sikit. Silakan. Tentang satu lagi di antara yang jadi kontroversi, khutbah, khatib jemputan. Kita boleh artinya khatib jemputan kan, untuk sebab Jabatan Agama Islam di bawah dakwah kita sediakan teks khutbah. Tujuan apa untuk kita sediakan teks khutbah? Yang pertama supaya khatib tidak terbabas. Satu, itu kebaikan dia dari segi maslahat dia. Yang pertama. Yang kedua, khutbah dia ada rukun-rukunnya. Bukan boleh tiba ikut dan dia ada rukun dia. Jadi dengan ada teks khutbah tu supaya kita tak tinggal rukun-rukun tu. Sebab itu kena ikut teks. Dan yang ketiga, masa kita terhad khutbah, dia tak boleh lanjut sampai ada orang nak pergi kerja, orang sakit dan sebagainya. Jadi kita ada limit. Mana garis panduan yang kita minta supaya ikut teks tu supaya sesuai dengan isi, dengan rukun, dengan masa, dan ini akan beri satu keselesaan kepada jemaah supaya benda dapat artinya dan dia tidak terkeluar daripada landasan. Itu tujuan dia. Setuju. Kan, khutbah, salah guna khutbah misalnya. Ya. Kadang-kadang terbabas. Lari rukun ada. Kemudian yang datang pun yang dah bekerja dan sebagainya sampai ke 45 minit apa benda khutbah macam tu dah lari pelbagai. Jadi saya setujulah. Dia nak elak daripada khatib yang syok ni. Kadang-kadang kita tengok ramai dapat share. PE sistem pula masjid baik, dia bagi bergerak kan. Dia dengar satu kampung Tuan Haji. Jadi garis panduan yang teks majlis tu dah cukup cantik lah. Kita ada panel yang gubal artinya teks tu, khutbah tu. Ada ahli akademik dan sebagainya. Ikut yang tu. Saya percaya dari ahli akademik Islam di Pulau Pinang, yang dari tu apa yang Tuan Haji cerita, bukan biasa. Yang ni yang lebih yang kita nak harmonikan nantinya masjid. Jadi mungkin nasihat Tuan Haji ataupun kata-kata akhir Tuan Haji pada saya, pada penonton di rumah dan keseluruhan rakyat Pulau Pinang, misalnya, silakan Tuan Haji. Saya nak sarankan supaya kehidupan kita ni, iaitu kita jangan lupa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senjata kita orang mukmin apa dia? Iaitu doa. Orang kata doa dia, ya doa. Selepas kita berusaha, iaitu doa. Doa ni dalam surah Al-Baqarah Allah sebut dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, tentang doa. Ni kekuatan doa. Kita nak dalam kehidupan, dalam keamanan negeri, dalam keluarga, kita minta kepada Allah SWT. Yang itulah pegantungan kita kepada Allah. Allah nak ajak kita supaya kita jangan minta selain daripada Allah. Apa kekuatan kita? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an al-ayah. Surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Apabila hamba-Ku bertanya kata kepada Nabi tentang aku, Allah kata bagi tahu aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-Ku berdoa kata Allah, aku akan perkenankan. Saya nak tekankan kepada penuntut sekalian, ingat doa bukan benda main-main. Kita yakin dengan Allah, Allah nak ajak kita minta dengan Allah
kita minta doa dalam kita ada berdoa di banyak di antaranya kita ya Baitullah, saat yang ketika mana orang tidur kita bangkit sembahyang 2 rakaat minta doa, tu doa mustajab doa. Dan juga doa apa lagi masa mana mustajab doa yang kita duduk mengaji. Apabila ada orang yang berpuasa, ketika dia nak berbuka, dia berdoa, Nabi kata doa dia mustajab. Jadi kita manfaatkanlah kehidupan ini dengan jangan lupa berdoa. Jadi saya nak sarankan kepada diri saya sendiri, apa yang kita nak minta ialah supaya Allah anugerahkan kepada kita kesihatan yang sejahtera. Amin. Minta Allah anugerahkan kepada kita iaitu murah rezeki yang diberkati. Dan minta Allah anugerahkan kepada kita ibadah yang khusyuk, amalan yang ikhlas, dan jauhkan apa bentuk kesyirikan. Dan kita mengharapkan apa dia? Kehidupan keluarga kita mendamaikan, harmoni. Kita nak negeri kita dipelihara, jauhkan apa bentuk yang boleh membawa kepada kemusnahan dalam negeri dan juga negara. Dan kita nak juga kepada pemimpin kita, supaya pemimpin kita juga pemimpin yang terkawal dan jauhkan apa bentuk perkara-perkara yang boleh merosakkan pentadbiran, elakkan apa bentuk rasuah, yang inilah yang menyebabkan negara hancur. Jadi apa yang saya nak bentuk ni, saya nak berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya, kepada saudara Hafiz dan kita semua. Dan negeri Pulau Pinang ini Allah angkat pelihara aman, damai dan sebagainya, dan juga Malaysia di bawah kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini sebenar-benar untuk jaga rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah, ampunlah dosa kami dan dosa mak ayah kami. Amin. Wahai Allah, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin. Janganlah ya Allah kau akhirkan hidup kami dengan su'ul khatimah. Amin. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami kesihatan yang sejahtera. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang diberkati. Amin. Wahai Allah, selesaikanlah, lupuskanlah hutang-hutang kami. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ibadah yang khusyuk. Amin. Wahai Allah, anugerah kepada kami ibadah yang ikhlas, amalan yang ikhlas. Amin. Jauhkanlah apa bentuk kesyirikan. Wahai Allah, peliharalah negeri kami, khususnya negeri Pulau Pinang ini. Amin. Kekalkanlah pentadbiran yang Amin. membawa kebajikan kepada Amin. rakyat, dan juga Malaysia ini di bawah kerajaan yang boleh membawa kebahagiaan kepada rakyat dan juga keselamatan kepada Amin. rakyat. Ya Allah, kau berilah kepada anugerah kepada kami pemimpin yang dapat memimpin Pulau Pinang ini dan Malaysia ini menjadi negeri yang menjaga rakyatnya aman dan damai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, ridailah di atas kerja amal kami ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Allah Saya minna mohon minkum. kemaafan, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah pastinya daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah makbulkan doa kita malam ni. Makbulkan doa penonton-penonton kita malam ni. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa malam ni kita cuba nak menerangkan dakwah, dalam masa yang sama kita juga buat dakwah. Alhamdulillah. Jadi kita akan kembali lagi dengan episod-episod yang seterusnya, insyaAllah, dengan produk-produk kami yang ada di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Kami sangat-sangat hargai tontonan-tontonan perempuan di page kami dan juga di TikTok. Tuan Haji tuah sudahi dengan doa. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penang elok dah. Jangan kali. Alhamdulillah. View not bad malam ni? Yes. Kan? YB share dalam grup kampung kot. Orang balik pulau tengok banyak kot. Betul. Dalam grup walaupun saya tak share. Tolak masuk tu 3 orang. Ada tak? Alhamdulillah. Oh, panas mana? Tu lah. Tu lama ke pernah. Siapa orang ni? Pasal kita buat pasal doa-doa. Oh, sini tak boleh. Bibi. Ini tak boleh sini. Saya pun tak tengok apa dah ni. Oh, dah cukup elok lah. View elok kot. View kita perfect. Dia kena edit kan nanti kan? Kita akan tengok. dia akan hantar kat saya hantar kat WB. Tengok. Kemudian kita WB kalau ada apa? Kata nak ni. Nak buat video pencapaian. Larat tak malam ni? Larat dah. Video pencapaian jom. Pencapaian 60 saat pencapaian di Pulau Pinang. Tak larat dah. Baik. Bila-bila WB mai? Okey, apa nanti apa? Nak tengok video Kailun ada? Video Kailun yang Kailun Raka ada? Tunjuk kat WB contoh.
Share kat saya jom. Tunjuk kat sini lah. Saya tak boleh, tak bagi. Budak itu share. Ha. Set. Nak tengok apa konten yang ada nak duduk kan. Ada, kalau tak ada tak apa. Tak payah edit ni lah. Kosong. Cepat, tunjuk. Gambar aku yang kena bagi kan? Saya ingat ada 9 minit lagi punya ada yang ni. Tak apa. Buatlah tadi yang jam 3 ni. Kita pun tak boleh direct. Kita Dia bagi masuk kan? kita bagi general gitu lah yang ada buat.